Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, kita belajar divergence. Divergence yang kita gunakan ketika kita buat teknik analisis. Okay, sebelum ni kita ada belajar MACD, RSI dan juga stokastik. Dan seperti dijanjikan, kita nak ajar you all semua cara nak tandakan dan nak kenal pasti macam mana kita nak tahu divergence dekat sesuatu chart. Okay. Divergence ni dia ada dua jenis. Dia ada bullish dengan bearish. Dan maksud divergence adalah pergerakan harga yang bergerak. Kalau harga tu bergerak ke atas, tapi indikator yang kita gunakan tu dia bertentangan dengan pergerakan harga tadi. So kalau harga tu bergerak ke atas, indikator dia akan menurun. Indikator ni pula dia ada tiga jenis. Sama ada kita gunakan indikator tu RSI, MACD ataupun stokastik. So sebelum ni kita dah explain ketiga-tiganya di dalam video yang sebelum ni. Okay, itu maksud dia. Dan kegunaan dia apa? Kegunaan dia untuk melihat trend reversal ataupun perubahan trend. Perubahan trend. Typo. Perubahan trend. Maksudnya kalau price tadi dia menaik atas tapi indikator dia ke bawah, so maksudnya trend tu akan berubah. Sama ada trend tu berubah ke bawah ataupun ke atas. Maksudnya chart tu dia akan naik, semakin naik ataupun semakin turun. Okay. So kita bagi detail dulu kat sini sebelum kita tunjuk dekat chart macam mana. Okay, bullish divergence apa maksud dia dan bearish divergence apa maksud dia. Bullish divergence maksudnya trend yang akan berubah kepada uptrend. Maksudnya chart tu daripada downtrend dia akan menjadi uptrend. Maksudnya kalau kita boleh lukis kat sini, chart tu buat downtrend, so lukis trend line kat situ. Lepas tu, lepas dia menjadi downtrend, dia bertukar menjadi uptrend. Inilah maksud dia, bullish divergence. So kejap lagi kita akan tengok dekat chart. Price semakin turun, yes betul, price semakin turun. Tapi indikator akan meningkat. Indikator kat bawah nanti tu dia akan semakin menaik. Kalau price semakin turun tu kita panggil dia ni low, price ni low, ni lower low. So low ke lower low dan selepas itu indikator tu bertentangan arah, so chart akan naik. Macam tu right. So kita back dulu. Okay, kita tengok chart pula. Contoh-contoh divergence yang ada. Okay, so dekat sini kita guna RSI. So double klik kat situ dia akan keluar RSI. Okay, tengok RSI. Tengok chart ni. Dia membentuk low kat sini. Dia naik dan sini dia membentuk lower low. So kelihatan seperti dia sedang menurun. Tapi bila kita comparekan dengan indikator sama ada RSI, MACD ataupun stokastik, kat sini kita pakai RSI. RSI ni dia semakin menaik. Dia punya support ni semakin naik. Support yang bawah dan support yang atas. So harga daripada bawah menaik pada harga yang ke atas. Harga ni naik. Maksudnya indikator ni bukan harga, indikator punya price ni, indikator punya level ni semakin naik. So bila berlaku macam ni bertentangan arah, so chart tu biasanya dia akan buat reversal. Dan betul dia buat reversal kat sini. Okay. Yang pertama, kalau nak lukis nanti, you lukis dekat bawah line tu kat bawah. Dan line ni pun kat bawah. So kat bawah ni menunjukkan dia akan buat bullish divergence. Dan kalau you all lukis kat atas nanti dia akan menunjukkan bearish divergence. Maksudnya dia akan menurun. So kalau you lukis kat bawah, price ni lukis kat bawah, indikator pun lukis kat bawah, maksudnya dia akan bertukar arah menjadi bullish. Okay, seterusnya yang ni yang saya jumpa untuk Exxon punya stock ni. Okay, price makin naik. Maksudnya ni high, ni higher high. Maksudnya dia semakin naik. Lukis macam ni garisan dia. Tapi dekat indikator ni dia semakin menurun. Indikator punya level ni semakin menurun. So apabila bertentangan arah, maksudnya Exxon ni dia ada kemungkinan untuk dia jatuh. Dan betul, dia jatuh selepas kita lukis ni, dia jatuh kat puncak. So berhati-hati, ada kemungkinan nak jatuh tu sangat tinggi dan ianya dah berlaku pada Exxon. Hanya dengan menggunakan divergence. So divergence ni kita boleh guna untuk 3 indikator. Sama ada RSI,
MACD ataupun stokastik. Yang penting kita kena lukis dan kita kena identify. Macam ni kan, kalau untuk downtrend ni kita kena lukis ke atas. Dan sini pun lukis ke atas. Kalau dia menjadi uptrend tadi, kita lukis kat bawah. Dan indikator ni juga kita lukis kat bawah, garisan tu kan. So dia dah nampak dah, memang dia akan jatuh dan dia akan terus jatuh. Okay. So boleh buat training, boleh buat contoh-contoh yang lain untuk kena pasti adakah betul indikator tu dan divergence tu akan berlaku. Tak semua chart tu akan berlaku dan tak semua indikator tu dia akan berlaku. So boleh pakai salah satu saja. Okay. Alright. So semoga bermanfaat. Thank you. Bye bye.